Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini sebelum kita mulakan pelajaran kita yang seterusnya, cikgu akan mengulang kaji dulu pembelajaran lepas. Okey, kamu semua tahu kita sekarang masuk dalam tema manusia. Jadi sekarang kita sedang mengkaji manusia. Okey, kita sebut dengan manusia. Manusia ni kompleks ya, satu benda hidup yang sangat kompleks. Sebab apa? Kita ni ada banyak sistem punya dalam badan kita ni. Bukan saja kita ada sistem pernafasan, kita ada sistem penghadaman. Penghadaman tu untuk kita makan dan kita hadam makanan yang kita makan. Kita juga ada sistem peredaran darah. Juga sistem tulang. Tulang pun ada sistem dia. Okey. Jadi boleh tengok dulu buku teks. Kalau kamu ada buku teks kan, okey, kamu boleh tengok. Cikgu juga akan share buku teks kamu. Okey, yang pertama sekali kita belajar tentang sistem rangka. Okey, kamu belajar ada 5 sistem rangka yang kamu belajar, iaitu tengkorak. Okey, tengok sini. Tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan tulang kaki. Okey, ni cikgu pergi secara sekejap je. Okey, ni fungsi-fungsinya kita akan tengok. Okey, selepas sistem rangka kita belajar pula tentang sendi. Okey, sendi ni paling mudah apa kita ingat sendi? Sendi ni adalah mana? Hilang pula. Okey, sendi ni adalah tempat pertemuan dua tulang. Okey, kamu ingat tu je, tempat pertemuan dua tulang. Macam mana kamu nak tahu? Okey, kamu gerakkan badan kamu. Okey, setiap pergerakan badan kamu ni, kamu boleh bengkokkan tangan kamu, leher kamu, kaki. Itu bermakna setiap tempat yang boleh dibengkokkan tu terdapat sendi. Okey, itu secara awal lah. Okey, dan seterusnya, ni pelajaran baru kita pergi kepada sistem peredaran darah. Jadi sebelum tu, cikgu nak tunjukkan kamu sesuatu. Okey, dalam kelas ni boleh tak cikgu tanya? Boleh. Boleh. Okey, kita akan buat macam kelas lah. Okey, tengok ni. Dekat cikgu ni, cikgu paparkan ni adalah rangka manusia, tulang manusia. Ataupun tulang kita lah, paling mudah kan, tulang kita, nampak ni. Daripada kepala, badan, tangan, pinggul sampailah ke kaki. Ini sistem rangka kita. Okey, kita pergi pula kepada yang atas sekali. Okey, cikgu pergi tekan atas sekali. Ini. Nampak tu? Nampak. Okey, cikgu nak tanya Akid. Akid Ya. Mukri. Apakah nama rangka yang cikgu tunjukkan ni, yang cikgu bulatkan ni? Tengkorak. Ya, tengkorak. Bagus. Okey, seterusnya cikgu nak tanya Irene Kristina. Irene Kristina, apakah fungsi tengkorak? Apa agak-agaknya tengkorak ni, fungsi dia? Melindungi otak dari kita daripada kecederaan. Okey, bagus. Melindungi otak daripada kecederaan. Okey, kalau kita terjatuh terhantuk, yang akan melindungi kita adalah tengkorak kita yang keras ni. Dia keras ya. Sebab tu kalau kita kehilangan tengkorak sangat bahaya untuk kita sebab otak ni adalah satu benda yang lembut. Kalau terkena satu benda yang keras atau tajam, dia boleh rosak atau cedera. Jadi fungsi tengkorak ni adalah untuk melindungi otak kita. Okey. Kita pergi pula kepada seterusnya. Okey.
yang cikgu bulatkan ni adalah tulang rusuk. Tulang rusuk ni berada di badan kamu. Kamu boleh rasa je di antara daripada bawah leher kamu hinggalah ke perut kamu. Hinggalah ke perut. Ini adalah tulang rusuk. Okey, agak-agak apalah fungsi tulang rusuk ni ya? Melindungi Okey, cikgu organ dalaman seperti. cikgu panggil tu. Cikgu nak panggil Amni Ibtisam. Aduh. Okey. Amni berikan fungsi tulang rusuk. Okey, Amni boleh tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk ni? Ya, Amni mana Amni? Ada tak? Hilang dah Amni. Okey, jadi Ada. Paru-paru. okey. Tak apa, nanti cikgu panggil Amni lagi. Okey, cikgu nak panggil Zakir. Ya, Zakir. Fungsi tulang rusuk. Melindungi organ dalaman orang. Manusia. Ya, bagus. Okey, bagus Zakir. Melindungi organ dalaman. Okey, macam mana dia melindungi organ dalaman? Kalau kamu nak tahu, dalam tulang rusuk ni ada banyak sangat organ. Yang paling semua penting lah. Antaranya adalah jantung. Jantung kita juga berada dalam tulang rusuk. Paru-paru dan banyak lagi lah dalam tu. Nanti kamu akan belajar bila kamu tingkatan bila masuk sekolah menengah nanti. Okey, bagus. Cikgu pernah jumpa orang ni, satu orang dia kemalangan. Lepas mata ni waktu bulan puasa, dia kemalangan, tahu tak apa jadi dia naik motor, ada kereta parking di tepi jalan. Dia naik motor, dia lalu sebelah kereta tu, orang dalam kereta tu dia pergi buka pintu, terkena orang yang naik motor tu, orang tu terjatuh. Ada van dari bertentangan, dia terlanggar sikit je. Dia tak sikit je dia langgar, tapi apa yang jadi dia terlanggar, malang dia terlanggar di tulang rusuk. Jadi bila tulang rusuk tu patah dan dia mencocok organ dalaman. Okay, apa yang jadi bila dah cocok organ dalaman memang susah nak diselamatkan. Tu pentingnya tulang rusuk. Jadi kamu kena jaga elok-elok tulang kamu, jangan melompat sesuka hati. Saya pernah terjatuh belakang kecil. Jatuh daripada tu. Okey, kalau kamu jatuh dan kamu patah, tulang kamu patah, okey, tulang tu dia boleh baik semula, tetapi kemungkinan besar tulang tu dia dah tak berapa kuat. Okey, kita pergi pula kepada seterusnya. Tulang tangan. Okey, nampak ni tulang tangan kan? Kamu boleh tengok. Tulang tangan ni. Okey, tulang tangan dan juga tulang kaki. Macam mana kamu nak tahu kita ni tulang? Kamu pegang je. Okay, tulang tangan dan juga tulang kaki. Macam mana kamu nak tahu kita ni tulang? Kamu pegang je anggota tu badan kamu. Kalau kamu rasa keras tu, itu adalah tulang. Tulang ni keras ya. Okey, cikgu nak Aina Zulia. Okey, Aina Zulia, nyatakan si tulang tangan dan kaki. Menyokong pergerakan. Okey, bagus. Menyokong pergerakan. Okey. Kamu tahu kalau tangan kamu, kaki kamu tak ada tulang, memang kamu tak boleh jalan sebab lembek. Lembek. Lembek tahu lembek? Lemah lah. Okey, bagus. Baik. Sekarang kamu tengok balik. Okey, kamu tengok balik tulang ni. Kan, kamu tengok balik tulang ni. Okey. Tulang ni, tulang yang sempurna ni. Okey, cikgu nak tanya Iman Hakimi. Iman Hakimi ada? Ya.
Okey, baik. Imam Hakimi, ada berapa sendi pada tubuh badan kita? Cikgu ulang balik. Ada berapa sendi dalam tubuh badan kita? Okey, ingat sendi ni yang boleh tulang yang boleh dibengkokkan. Ada berapa sendi? 4. 4. Okey, kurang tepat. Siapa boleh bagi jawapan? Cikgu buka Saya. untuk Ya. Okey, siapa ni? Okey, sila beri. Muhammad. Syabil. Ada berapa? Syabil? 2. 2. Kurang tepat juga. Saya. Dino Adam? Ada 30 kan? Ha? 30. Ada berapa? 30. Kena jari sekali. Kena jari. Kalau tak kira jari? Tak kira jari. Kira jari. Tak tu. 12. Ya? Okey. Okey, cikgu nak tanya pula. Cikgu nak tanya Armani. Okey, Armani ada berapa sendi? 5. 5. Kurang tepat juga. Okey. Sendi ni, kita tengok sendi ni ada berapa. Okey. Yang pertama kita tengok dari atas. Okey. Yang pertama adalah di leher, di tulang leher kamu terdapat sendi. Okey, macam mana kita nak tahu boleh ada sendi? Cuma kamu pandang ke kiri, cuba kamu pandang ke kanan. Itu maksudnya kamu ada sendi. Sendi ni dia boleh menggerakkan atau membengkokkan kedudukan tulang tu. Okey, yang pertama tulang leher. Yang kedua kita pergi ke bawah pula kepada bahu. Bahu ni kamu boleh pusingkan betul? Kamu selalu buat exercise pendidikan jasmani, kamu pusingkan, regangkan buat bahu kamu. Jadi bahu juga terdapat sendi. Tips cikgu kalau kamu nak tahu sendi ni ada berapa, kamu ingat pergerakan warming up dan warming down yang kamu buat waktu pendidikan jasmani. Baik. Selepas bahu, kita pergi pula kepada tangan. Di tangan kamu terdapat 2 sendi. Yang pertama di mana ni? Siku kamu. Siku di tulang ni, tulang tangan kamu ni terdapat juga sendi. Di bahagian siku. Yang kedua di bahagian pergelangan tangan. Mana pergelangan tangan? Okey, pergelangan tangan ni termasuk dengan jari-jari kamu. Ni nampak ni, pergelangan tangan ni pertemuan dua atau beberapa tulang. Ni banyak tulang bertemu dekat sendi, dekat tulang pergelangan tangan. Baik. Yang ketiga, yang keempat. Keempat betul. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah tulang belakang kamu. Tulang belakang kamu. Tulang belakang juga terdapat sendi. Tulang belakang juga terdapat sendi. Okey, kamu tengok ni. Kamu tengok yang ada warna oranye tu. Okey, yang warna oranye tu, itu adalah perantara antara dua tulang. Jadi kamu boleh bengkokkan dan tegakkan badan kamu. Yang tadi kamu cakap dia juga boleh sokong badan kamu. Tulang belakang. Baik. Yang berapa dah? Yang keenam. Yang keenam berada di tulang pinggul kamu. Baik, tulang pinggul juga terdapat sendi. Yang ketujuh berada di lutut kamu. Lutut kamu juga terdapat sendi pertemuan, tengok ada pertemuan antara dua tulang. Dan yang terakhir sekali berada di pergelangan kaki kamu. Tengok.
Pergelangan kaki ni kompleks sebab dia pertemuan dengan banyak tulang. Okey, kita dah pergi kepada sistem rangka. Kita dah pergi kepada sistem rangka dan sendi. Sekarang ni kita masuk subjek baru, tajuk pelajaran baru. Selepas sistem rangka, sendi, kita masuk pula kepada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Darah warna apa? Cikgu nak tanya Nur Ain Kamilia. Darah warna apa? Warna merah. Betul. Darah warna merah. Jangan sebut darah ada warna putih. Jangan sebut darah ada warna selain ada warna merah. Okey. Tapi kita ada darah putih. Okey. Cikgu pergi kepada buku teks. Kita tengok buku teks tentang sistem peredaran darah. Okey, sistem peredaran darah ni. Okey, sekarang ni sistem peredaran darah ni penting. Okey, sebab apa? Sebab sistem ini boleh mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Okey, bahan kumuh ni, contoh bahan kumuh maksudnya bahan buangan ya. Contohnya adalah karbon dioksida. Okey, kamu kena faham bahan kumuh yang menggunakan salur darah hanyalah karbon dioksida. Okey. Jadi kita akan hari ini kita akan sedikit saja kita pergi 4 bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. 4 bahagian, maksudnya 4 anggota badan kamu yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Sebenarnya banyak, belajar sikit. Ya? Okey, ada 4. Baik. Yang pertama ialah jantung. Okey, kamu tengok jantung. Jantung fungsinya apa? Mengempam darah ke paru-paru, ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Okey, kamu ingat jantung, kamu ingat pam. Jantung ni dia macam pam Jantung ni lah dia macam dia satu enjin yang membolehkan darah ni dipam ke seluruh badan kamu. Sebab tu kamu rasa degupan jantung. Dia pam darah. Jantung ni fungsinya dia pam darah kamu ke seluruh bahagian tubuh. Muka surat 28. Muka surat 28. Kita pergi pula kepada muka surat 29. Okey. Bahagian yang kedua, organ yang kedua yang terlibat ialah peparu. Peparu ni berada di dalam tulang rusuk kamu, berdekatan dengan jantung. Okey, peparu ni fungsi dia tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Cikgu nak tanyalah. Cikgu nak tanya apa fungsi oksigen dengan karbon. Cikgu nak tanya, kalau kita tarik nafas, gas apa yang masuk? Dan bila kita hembuskan nafas, gas apa yang keluar? Cikgu nak tanya Nur Ain. Nur Ain, ada Nur Ain? Okey, bagus Nur Ain. Kalau kita tarik nafas, gas apa yang masuk? Oksigen. Bila kita hembuskan nafas, gas apa yang keluar? Karbon dioksida. Okey, bagus, betul. Okey, ingat tu kawan-kawan. Ingat semua murid-murid. Bila kita tarik nafas, oksigen akan masuk. Bila kita keluar, hembuskan nafas, karbon dioksida akan keluar. Okey, bagus. Ini adalah antara fungsi sistem peredaran darah. Yang kedua, organ yang ketiga, salur darah. Salur darah ni dia macam tiup. Kamu tengok macam pipe lah sebenarnya kita. Macam pipe, tiup.
Tiup ni kecil lagi pada pipe. Dia tiup lah. Kalau kamu pernah pergi hospital selalu ada banyak tiup kecil-kecil tu yang masukkan air tu. Kalau kamu kena masuk air, kamu gunakan tiup. Kamu ingat salur darah ni seperti tiup. Fungsi dia mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Okey, jadi apa fungsi salur darah ni? Dia angkut darah-darah yang dipam melalui jantung ke seluruh anggota tubuh kita. Baik. Yang keempat pula, bahagian yang keempat pula adalah darah. Baik. Darah ni pula fungsi dia mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Ingatlah, darah fungsi dia mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Okey. Cikgu nak tanya, apakah bahan kumuh yang diangkut oleh darah? Izu Syami? Okey. Ya, saya. Apakah bahan kumuh yang diangkut oleh darah? Nak tanya orang. Bahan kumuh yang diangkut oleh Darah. Apa bahan kumuh yang diangkut oleh darah? benda. Entah. Okey, Izu Syami ingat, tengok balik slide cikgu tu. Tengok balik slide cikgu, cuba baca ni bahan kumuh apa? Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan di paru. Pandai pun. Ingat, karbon dioksida ya. Jangan cakap pula tinja. Karbon dioksida yang disingkirkan melalui darah. Yang tadi kamu hembus nafas tu, karbon dioksida, dia sebenarnya melalui darah ke peparu. Peparu ni yang akan keluarkan gas oksigen dengan gas karbon dioksida dengan cara menghembuskan nafas. Okey. Baiklah, kamu dah tahu ada empat bahagian penting dalam tubuh kita yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Cikgu ulang balik. Yang pertama, jantung untuk pam darah ke seluruh bahagian tubuh. Yang kedua, peparu. Peparu ni apa? Tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Yang ketiga adalah salur darah. Salur darah ni fungsi dia apa? Apa fungsi salur darah? Yang darah tadi apa? Fungsi salur darah ialah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Itu fungsi dia, mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Kalau darah pula, dia mengangkut oksigen, nutrien dan karbon dioksida ke seluruh bahagian tubuh. Okey, faham ya? Salur darah, dia angkut darah. Tapi kalau darah ni, dia angkut oksigen, nutrien dan karbon dioksida. Okey. Perumpamaan dia macam ni lah. Kamu bayangkan oksigen ni, jantung kita, jantung kita ni merupakan stesen minyak. Jantung stesen minyak. Peparu pula perhentian. Tempat perhentian. Salur darah pula kamu bayangkan seperti jalan. Manakala darah pula kamu bayangkan sebagai bas. Bas untuk mengangkut kamu. Jadi kalau bas ni nak bergerak, dia perlu pergi ke mana dulu? Stesen minyak. Dia kena pergi kat stesen minyak dulu. Baru dia boleh berjalan ke seluruh kawasan. Dia pergi ke jantung dulu. Darah ni dia pergi ke jantung, dia isi minyak. Barulah dia boleh bergerak. Dia bergerak ke mana? Dia gerak ke Sirkulan aksel sedang. Mula dia gerak ke peparu dulu. Sebab apa? Sebab peparu dia nak ambil penumpang. Dia nak ambil darah. Dia nak ambil darah. Lepas tu bas ni pula dia bawa darah pula. Dia bawa
Darah sebagai apa? Basa. Okey, cikgu silap. Okey. Kami ingat darah ni pula dia ada bawa oksigen, nutrin dan karbon dioksida. Kamu bayangkan nutrin, karbon dioksida ni dan juga oksigen ni sebagai manusia. Ada manusia macam-macam ragam kan? Ada oksigen, ada nutrin, ada karbon dioksida. Okey, dia pergilah angkut darah ni. Selalu darah ni dia pergi angkut oksigen, nutrin dan karbon dioksida. Dia bawa pusing satu badan dan akhirnya dia nak turunkan di mana? Dekat mana dia nak turunkan penumpang? Sekolah. Ha? Kat sekolah apa? Dekat stesen bas tadi, stesen bas yang sama, dekat Peparu. Okey, itulah maksud cikgu. Okey, jantung ni penting untuk menggerakkan darah ke seluruh badan. Okey, manakala Peparu ni adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Salur darah ni pula jalan untuk darah bergerak ke seluruh tubuh kita. Dan darah ni pula dia bawa apa? Dia bawa oksigen, nutrin dan juga karbon dioksida ke seluruh badan kita juga. Okey, itu perumpamaan yang mudah. Okey, cikgu ada nak tunjukkan kamu sistem peredaran darah dalam badan kita. Okey, ni contoh. Kamu tengok manusia dengan ada banyak salur darah. Cuma yang ni sebenarnya kompleks lagi ya. Sebenarnya salur darah ni terlampau banyak. Tetapi ini hanyalah yang utama saja. Okey, salur darah yang utama. Okey, kamu tengok sampailah daripada kepala kita sampailah ke kaki. Terdapat salur darah. Macam mana ni? Sampailah ke kaki terdapat salur darah. Nampak tu dekat jari kita pun ada salur darah ni sampai. Okey, kamu tengok jantung ni sebagai pusat dia. Okey, ingat lagi tak fungsi jantung tu apa? Okey, cikgu nak tanyalah. Okey, Naili Nozara, apakah fungsi jantung dalam sistem peredaran darah? Mengepam darah. Okey, bagus. Mengepam darah ke? Mengepam darah ke peparu. Dan? Takkan peparu je, tinggi. Dan ke seluruh Badan. Ingat, dan seluruh badan tu jangan lupa, bukan saja peparu tetapi ke seluruh badan. Okey, kita tengok pula seterusnya. Okey. Di sebelah jantung terdapat peparu. Ada peparu ya. Okey, cikgu nak panggil. Apakah fungsi peparu? Hayan, fungsi peparu apa? Mana Hayan? Okey, cikgu nak okey, Hayan. Ada? Ada je. Okey, cikgu nak panggil. Kita tengok fungsi peparu. Cikgu nak panggil. Saya nak. Apa cikgu nak panggil ni? Banyak orang. Amni. Amni tadi tertinggal lah. Okey, Amni Ibtisam, apakah fungsi peparu? Ya. Ingat Amni? Buka mic kamu. Saya buka kat komputer. Buka mic. Boleh? Dia dah buka dah. Saya ada dua. Ni kamera tu komputer.
Oh, okey Amni. Okey. Apa fungsi paru? Ingat lagi? Lupa. Paru ni sebagai tempat pertukaran apa? Oksigen dan Oksigen. dan apa? Satu lagi. Oksigen dan karbon. Dioksida. Ya, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Okey, seterusnya. Kamu tengok salur darah ni, ada banyak salur darah dekat tubuh badan ni. Kiranya dalam badan kita pun ada banyak jalan, highway. Jadi, cikgu nak tanya, Aizuddin, apakah fungsi salur darah? Aizuddin, apakah fungsi salur darah? Okey, ingat apa fungsi salur darah? Yang tadi cikgu cakap, saudara ni dia macam jalan, dia jalan. Jalan untuk angkut apa, Aizuddin? Ingat tak? Salur darah fungsinya mengangkut apa? Okey, siapa boleh bantu Aizuddin? Darah, cikgu. Ya, mengangkut darah ke seluruh Badan. Ya, ke seluruh badan. Bagus sekali. Salur darah mengangkut darah ke seluruh badan kita. Baik, seterusnya cikgu nak kamu cikgu nak panggil lagi Zara Delisha. Okey, Zara Delisha, cikgu nak kamu nyatakan fungsi darah. Zara Delisha, apakah fungsi darah? Fungsi darah. Ada Zara Delisha ni? Ada tak? Zara ada. Okey. Zara cikgu tak nampak pula. Okey. Cikgu nak panggil Sufia Arina. Baik, Sufia Arina, apakah fungsi darah? Lambang. Okey, Sufia, fungsi darah ialah dia pun menghilang. Okey, macam tu tak apalah, cikgu panggil Balkis. Balkis. Okey, Balkis, apakah fungsi darah Balkis? Darah ni dia mengangkut apa? Yang cikgu cakap ada tiga jenis orang diangkut. Apa dia? Apa dia Balkis? Masing-masing tak tahulah tu. Ingat. Okey, cikgu tanya Mawadah. Okey, darah ni dia mengangkut oksigen lagi Oksigen, nutrien, air. okey, oksigen, nutrien lagi? Bahan kumur. Ya, bahan kumur. Bahan kumur seperti? Karbon dioksida. Okey, bagus. Bahan kumur seperti karbon dioksida. Okey, jadi itu adalah 4 bahagian tubuh dalam sistem peredaran darah. Okey, jadi untuk pembelajaran selepas cuti raya Cina ni, kita akan tengok laluan peredaran darah manusia. Kita akan tengok laluan peredaran darah. Kamu boleh baca muka surat 30, 31 dulu. Okey, dan juga sistem kepentingan sistem peredaran darah. Jadi kamu boleh baca waktu cuti dan kita akan sambung pada minggu
hadapan. Hadapan. Okey, dan cikgu juga lepas kelas ni, cikgu hanya bagi sedikit latihan, sedikit pengukuhan untuk kamu tentang sistem peredaran darah. Kamu boleh main permainan interaktif ni sekejap je. Dia tak ambil masa lama, dia sekejap je. Okay, kamu boleh main, nanti cikgu bagi dekat dalam Telegram. Jadi kehadiran hari ni cikgu dapat 33 orang. Tahniah, dan cikgu harap kamu terus menghadiri kelas. Kita akan buat kelas secara Google Meet dan juga YouTube.